Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sebaik-baik sedekah itu bahawa seorang muslim itu belajar akan suatu ilmu, kemudian dia mengajarkannya akan saudaranya yang muslim. Hadis ini ada ulama hadis menilai hadis ini sebagai hadis dhaif. Namun dhaif bukan maudhu'. Jangan kita satukan antara dhaif dengan maudhu'. Maudhu' memang bukan hadis. Mungkin dia aqwalul ulama, mungkin dia adalah perkataan-perkataan yang disebut oleh para ulama. Lalu ada orang yang boleh jadi terkeliru dan menganggap itu hadis. Bila dikaji, maka dia bukan hadis, lalu dinamakan dengan hadis maudhu'. Adapun hadis yang sedang kita baca ini hadis dhaif, hadis yang lemah pada rijal dia, pada rawi yang meriwayatkan hadis-hadis ini. Jadi tidak salah untuk kita mengambil hadis ini min babit targhib, dalam bab kita nak menggalakkan diri kita melakukan kebaikan. Hadis dhaif tak salah kita ambil untuk menggalakkan diri kita melakukan ibadat pada Allah Ta'ala, selagi mana ia tidak bercanggahlah. Dan hadis dhaif masih hadis baik. Jadi dalam hadis ini Nabi sebut afdalus sadaqah. Nabi mengatakan sebaik-baik sedekah. Ayyata'allamal mar'u. Dia al-mar'u tu, kalau tuan-tuan ada kitab, dia bubuh alif, atas ada hamzah. Sepatutnya tak ada alif, hamzah je. Al-mar'u, hamzah saja. An yata'allamal mar'ul muslimu ilman. Sedekah, sebaik-baik sedekah itu ialah bahawa seorang muslim belajar akan suatu ilmu, thumma yu'allimahu akhahul muslim, kemudian dia mengajarkannya ilmu tu akan saudaranya yang muslim. Tu Nabi kata sedekah. Kita dah faham sedekah ni keluar duit ya. Tapi sedekah ni dalam hadis Nabi ada banyak. Nabi guna perkataan sedekah. Nabi sebut subhanallah sedekah. Nabi sebut membuang sesuatu yang ada di atas jalan, mengganggu perjalanan seseorang melalui jalan tersebut, sedekah. Banyak lagi lah perkataan-perkataan yang dianggap oleh Nabi. Senyum, sedekah. At-tabassumu fi wajhi akhika sadaqah, Nabi sebut. Banyak lagi istilah-istilah sedekah yang Nabi guna. Dalam ini salah satu daripada istilah Nabi guna sedekah. Walaupun ilmu, dia adalah juga merupakan sedekah. Kalau kita lihat dalam perkataan sedekah ni tuan-tuan, dia ada unsur as-sidqu. Dia ada unsur jujur. Dia ada unsur benar. Persahabatan orang Arab namakan juga dengan as-sadaqah. Ada alif. Beza sikit je. As-sadaqah dengan as-sadaqah. Dari unsur yang sama. Daripada huruf-huruf yang sama. Iaitu sad, dal, qaf. Kalau dia duduk dengan sad, dal, qaf, nama dia as-sidqu. Kita boleh baca dengan sidqun. Boleh. Kita boleh baca dengan sadaqah. Boleh. Tuan-tuan biasa baca Quran, hujung tu sadaqallahul azim. Maha benar, maknanya maha jujur Allah Ta'ala. Dalam setiap ayat yang dibacakan tadi, yang kita baca tu. Jadi, persahabatan dinamakan oleh orang Arab dengan as-sadaqah. Maknanya dalam persahabatan itu mesti ada satu unsur, iaitu unsur jujur. Persahabatan yang jujur ini, dia tidak ada unsur maddi, dia tak ada unsur kebendaan. Sahabat yang ada di sekeliling kita macam-macam. Ada sahabat yang waktu senang je, ataupun yang datang kepada kita waktu dia memerlukan kita.
Saat kita ada kebendaan, maka dia duduk dengan kita. Bila kita kesempitan, seorang pun tak jawab mesej kita. Telefon seorang pun tak berangkat. Itu sahabat yang tidak ada as-sadaqah, tidak ada unsur jujur dalam persahabatan. Begitulah juga Nabi nak sebut dalam hadis ini, walaupun bercakap soal ilmu, tapi belajar mesti ada unsur as-sidq. Begitu juga menyampaikan ilmu mesti ada unsur as-sidq. Hadis sebelum ni dia cerita tentang apa? Dia cerita tentang menuntut ilmu kerana tujuan yang lain selain daripada Allah. Hadis yang ke-38 tu, kerana nak berdebat dengan para ulama, kerana nak menunjuk kita ni orang yang berilmu, orang yang alim dan sebagainya. Ini tidak ada unsur sedekah, tidak ada unsur jujur dalam belajar, dalam menyampaikan ilmu. Dia nak ilmu mesti ada unsur jujur. Kita belajar pun dalam keadaan kita jujur, bukannya kita bertujuan nak menunjuk diri kita nanti orang yang berilmu dengan sebab kita mengaji. Begitulah juga bila kita dah berilmu, kita menyampaikan ilmu dengan jujur, bukan dengan dengan tidak amanah. Bila kita menyebarkan ilmu dalam satu-satu isu, kita ambil pendapat yang kita setuju je kita bentangkan pada masyarakat. Tak betul. Tu Baba selalu sebut itu. Kalau betul nak bentang, dia kata bentanglah semua pendapat. Kalau persoalan yang diperselisihkan dalam masyarakat, contoh isu apa sekalipun yang diperselisihkan dalam masyarakat, dia kata bentang ke semua pendapat. Jangan sebut pendapat yang kita muyul padanya saja, yang kita cenderung pada pendapat tersebut. Kita pun bentang kepada masyarakat seolah-olah masyarakat melihat di sana hanya ada satu pendapat sahaja. Tak betul, tak jujur. Jujur dalam menyampaikan ilmu. Kalau masalah tersebut, masalah khilafiyah, diperselisihkan oleh para ulama, bentangkan kesemuanya pendapat tersebut. Ada ulama bersetuju macam ni, ada ulama tak setuju macam ni. Terpulang pada tuan-tuan nak ambil yang mana satu. Saya dah bentang dalil sebelah mu'arid pun ya, belah tak setuju pun ya, belah mu'ayyid pun ya, belah yang bersetuju pun ya. Pulang pada tuan-tuan nak ambil yang mana satu. Baru orang tahu rupanya ada dalil. Tapi bila agamawan sembunyi bahagian tersebut, maka orang awam tak tahu. Orang awam ingatkan rupanya satu pendapat je, tak ada pendapat lain. Itu unsur jujur dalam menyampaikan ilmu. Jadi Nabi sebut dalam hadis ni afdalus sadaqah, maknanya sebaik-baik sedekah. Mesti ada dalam itu kejujuran dalam menyampaikan ilmu, dalam belajar ilmu. Baik. Nabi kata sebaik-baik sedekah. Sedekah ke ilmu ni? Lalu Al-Imam Az-Zamakhsyari sebut, Nabi guna istilah sedekah pada ilmu, dia panggil ala sabilil majaz. Maknanya atas jalan kiasan. Bukan nak bagi tahu ilmu tu macam duit, kita keluarkan kita bagi, tidak. Tapi nak bagi tahu atas jalan kias, macam sedekah. Sebagaimana kita keluarkan duit, kita bagi pada orang dan memberi manfaat pada orang tersebut, begitulah ilmu yang kita belajar, kita sampaikan pada orang, maka ilmu yang bermanfaat itu memberi manfaat pada orang lain. Bahkan ulama menyebutkan dalam hadis ini juga, huraian dia, ulama menyebutkan sedekah ilmu lebih baik daripada sedekah harta. Tuan-tuan masing-masing berilmu kan, ilmu apa sekalipun tak kisah, asalkan ilmu tu ilmu bermanfaat. Jangan tuan-tuan pergi ajar ilmu sihir pula. Saya tahu tuan-tuan ni bukan orang belajar ilmu sihir, cuma kita semua ada ilmu yang bermanfaat. Cuma dalam banyak-banyak ilmu yang bermanfaat tu tak boleh dinafikanlah ilmu yang paling bermanfaat adalah ilmu syarak. So orang yang menyampaikan ilmu syarak adalah orang yang menyampaikan seafdal-afdal sedekah. Tak afdal macam mana dia boleh bawa orang, kalau ilmu tu bawa mengenal Tuhan, orang jadi akan kenal Tuhan.
Nak bandingkan kita, contohnya kita ada ilmu apa? Ilmu enjin kereta contohnya. Nak banding ilmu enjin kereta, ilmu mekanik dengan ilmu syariat, dua-dua bermanfaat. Bukan tak bermanfaat, ilmu mekanik bermanfaat juga. Ilmu enjin kereta, enjin motor bermanfaat. Orang tahu, orang bolehlah baiki sikit-sikit sendiri. Kalau berlaku apa-apa tengah jalan, boleh tahulah. Call mekanik, ni ada masalah, kita tahu masalah dia. Kita boleh tahu. Sebab apa? Sebab kita belajar sikit-sikit. Bermanfaat. Tapi nak banding dengan ilmu syariat, itulah seafdal sedekah. Ilmu lain pun sedekah juga. Tapi nak banding dengan ilmu syarak, ilmu agama, maka ilmu agama adalah seafdal. Jadi yang di-highlight dalam hadis ni ilmu syariat lah. Dan kita semua mesti ada ilmu syariat. Tak banyak, sikit. Duk mengaji lama daripada muda sampai ke umur sekarang ni, mesti ada ilmu syariat. Sedekahkan ilmu tersebut pada siapa? Orang yang ada dekat-dekat dengan kita. Anak, bini, sahabat dan sebagainya lah. Sedekahkan. Sebab ilmu adalah lebih baik kita sedekahkan berbanding dengan harta. Tu kata ulama. Siapa sebut? Dalam Faidul Qadir, kata silap saya sebut. Dalam Faidul Qadir disebutkan berkenaan dengan menyedekahkan ilmu ini jauh lebih baik berbanding dengan menyedekahkan harta. Sebab bila sedekahkan harta, ulama sebut yanfad. Al-malu yanfad. Harta ni dia akan habis. Kita bagi 100, kita bagi 1000 pada anak kita, habis. Kita bagi 5,000, habis. Sekejap je habis. Dia pergi mesin, dia beli iPhone 14, habis. 5,000 harga dia, habis. Sekejap je, sekelip mata je habis 5,000. Tapi kalau tuan-tuan bagi pada anak ilmu syariat, maka boleh pimpin dia, bimbing dia sampai bukan setakat sebelum mati, lepas mati pun boleh bimbing dia lagi menuju syurga. Sebab tu ulama kata lebih bermanfaat lagi ilmu yang diajarkan kepada manusia. Baik. Sebab tu Nabi kata afdhalus sadaqati, seafdal sebaik-baik sedekah itu ayyata'allamal mar'ul muslimu ilman. Nabi sebut kena belajar dulu. Tak belajar kita nak menyampai, kita pun tak tahu betul ke tidak maklumat yang ada di kita, tak boleh. Nabi kata ayyata'allamal mar'ul muslimu ilman. Seseorang muslim itu hendaklah dia sendiri dulu belajar. Ilmu apa dia nak sampaikan pada orang? Ilmu hadis. Belajarlah hadis. Tak nak belajar tentang selok-belok hadis, belajar tentang mafhum hadis, tak apa dah. Tengok melalui syarah-syarah hadis, dengan guru yang mengajar syarah-syarah hadis, maka boleh kita cerita. Baik. Belajar, thumma yu'allimahu akhahul muslim. Kemudian bila dia dah belajar, barulah layak untuk dia mengajarkannya akan saudaranya yang muslim. Baru layak mengajar. Kalau zaman kita ini maknanya kena ada izin lah daripada jabatan agama untuk mengajar, baru boleh mengajar. Dia tak ada izin, tak boleh mengajar. Kalau dulu lagi lah, saya ingat almarhum Baba Wan Abdul Aziz Al-Fatani, dia pernah sebut waktu ngaji di Khazanah Fataniyah, dia pernah sebut, dia kata zaman dia dulu nak boleh kau mengajar, dia kata setelah mengaji puluh tahun. Dia orang Fatani mengaji di Mekah. Duduk di Mekah puluh tahun, duduk di sana. Nak boleh mengajar, dia kata, tok guru nak tahu anak murid ni dia dah layak mengajar ke tidak. Anak murid ni dia letak di tengah-tengah dia tu. Lepas tu yang duduk keliling tu dia kata tok guru. Tok guru bagi kitab pada anak murid yang duduk kat tengah tu. Buka muka surat sekian. Buka, baca dan syarah. Baca dan syarah. Hurai tak boleh lari daripada apa yang diajar oleh guru. Kalau guru tengok ni huraian ni okey, jelas, clear, tak lari daripada aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dah dites dari sudut itu, ini dan sebagainya dah.
maka barulah layak seseorang itu keluar untuk mengajar. Tanda dia dipakaikan baju. Baju ulama yang ada ulama dipakaikan baju bahagian luar, jubah luar. Jubah yang satu lagi bahagian luar. Kita hari ini jadi jubah untuk berhandsome-handsomean. Jubah. Jubah dalam satu, jubah luar satu lagi. Jubah luar kita jadi untuk bersemat-sematan je. Itu tak melambangkan kadang-kadang kita layak mengajar ataupun tidak. Zaman kita hari ini longgar sangat. Kalau tuan-tuan tengok di Indon ada lagi kadang-kadang bentuk macam tu. Dites budak tu dari sudut nahu sarafnya, dibaca matan. Matan yang dihafal, kemudian disuruh syarah apa maksud matan tersebut. Di tempat kita ni wallahu alam ada ke tidak. Di tempat kita ni senang je. Masuk rancangan TV. Boleh jadi PU, pencetus ummah, imam muda dan sebagainya. Boleh keluar masuk dalam masyarakat merata-rata. Tu ilmu dia ada saluran-saluran dia kalau nak ikut pendekatan para ulama dululah. Zaman kita ni longgar sebab tu jadi macam-macam dalam masyarakat itu. Yang mengajar ajaran sesat pun ada. Yang tak betul pun ada. Ada pengikut, ada pengikut lagi. Yang mengaku jadi nabi pun ada pengikut. Takkan pelik. Tapi nak beritahu boleh mengajar juga dalam masyarakat kita. Baik. Jadi orang yang nak mengajar mestilah yang pertama sekali dia belajar. Dia nak mengajar apa? Kitab ni dia nak mengajar. Dia kena belajar. Kitab ni habis butir kitab ni baru dah dia mengajar. Buka kitab yang kita belajar. Bukan buka kitab yang kita tak belajar. Buka kitab yang kita belajar barulah kita ada panduan. Panduan dia daripada guru yang mengajarkan kita tersebut. Ada dhabit, kita tulis. Kalau cara pondok penuh tepi tu dhabit kitab. Lepas tu keluar dalam masyarakat baca berdasarkan apa yang telah didhabit oleh oleh seorang pelajar tu daripada guru ketika dia belajar dulu. Baik. Habis tu hadis yang ke-39. Hadis yang terakhir. Habis ni tak mari dah bulan depan. Hadis yang terakhir, yang ni tuan-tuan baca syarah dia. Syekh Fahmi sebut bersedekah itu bukan hanya dengan mengeluarkan wang untuk diberi kepada orang lain, tetapi banyak cara yang dapat dilakukan untuk bersedekah. Memberi nasihat kepada orang lain adalah sedekah. Menolong orang lain dengan tenaga atau fikiran juga sedekah. Cakap perkataan yang baik juga sedekah. Menghilangkan sesuatu mengganggu di jalanan umum sedekah. Bertasbih, berzikir juga sedekah. Beri salam sambil senyum ketika bertemu orang juga sedekah. Banyak lagi perkara-perkara yang dapat dijadikan sedekah. Yang Syekh Fahmi sebut ni semua mari daripada hadis ni. Syekh Fahmi ni orang alim hadis. Saya ingat almarhum Ustaz Adlan. Ustaz Adlan ni antara orang muda di Malaysia yang mencari ulama-ulama hadis dalam negara. Waktu dia hidup lah. Dia meninggal pun dalam usia muda. So antara yang dia ziarah ialah Syekh Fahmi. Tapi Syekh Fahmi ni tawadhu. Baca hadis dengan dia selepas daripada majlis dibaca kitab Sairus Salikin. Selepas dibaca kitab Sairus Salikin antara maghrib isyak, selepas daripada itu Al-Fadhil Sa'adlan, almarhum Al-Fadhil Sa'adlan pun pergi jumpa dengan Syekh Fahmi nak baca sikit kitab Aunil Ma'bud. Sunan Nabi Daud. Baca satu hadis, dua hadis, Syekh Fahmi kata cukup. Dia kata tak tahu dah dia. Orang alim gitu. Sikit-sikit cukup satu dua hadis cukup. Dia kata bukan tahu banyak pun. Dalam duk syarah hikam pun selalu gitu. Ni tuan punya tuan yang menterjemah ni. Dalam duk syarah hikam, kita pun tak sampai ke tempat ni, ke makam ni lagi. Nak cerita lebih pun tak tahu. Ni penterjemah kitab. Seorang yang alim tapi tawadhu orang dia. Apa yang disebut oleh Syekh Fahmi ni adalah daripada hadis sumber-sumber dia ni. Baik, dalam hadis ini disebutkan sedekah yang terbaik iaitu mengajar orang lain akan suatu ilmu bermanfaat. Maka pekerjaan ini dianggap sebagai sedekah yang terbaik. Kerana bila kita memberi wang pada orang lain, maka boleh jadi wang itu digunakan untuk perkara yang tidak berfaedah. Dan bila kita menolong orang lain untuk suatu hajatnya, maka barangkali hajatnya itu hanya untuk keperluan dunia. Bagi duit dia beli rokok ya. Kalau tuan-tuan bagi nasihat, berhentilah merokok.
Kerajaan pun dah nak suruh berhenti dah. Generasi ke berapa tuan-tuan? Ada dalam rancangan kerajaan nak suruh berhenti dah. Generasi akan datang ni maknanya akan lahir, tak akan ada lagi orang yang merokok dalam negara. Tak tahulah jadi ke tidaknya. Cuma kita mengajar dengan kita bagi duit, mengajar tu lebih baik. Boleh jadi dengan sebab nasihat kita dia pun berhenti. Dia pun malu dengan kita. Sebab apa? Tuan-tuan orang soleh, tuan-tuan orang baik, orang kaki masjid nasihat, oi malu aku jumpa dengan dia tu, duit isap okok tadi. Kalau nak isap pun sembunyi-sembunyi contoh. Sebab nasihat daripada kita itu menjadikan dia tak buat secara terang-terangan dah. Ubah sikit. Banding yang kita bagi duit, last kali duit tu digunakan untuk beli benda-benda yang tak bermanfaat, tak berfaedah kata Syekh. Dan bila kita menolong orang lain untuk suatu hajatnya, maka barangkali hajatnya itu hanya untuk keperluan dunia. Tetapi jika ilmu agama yang disedekahkan kepada seseorang, maka sudah pasti ilmu itu akan menolongnya dalam mencari keredaan Allah Ta'ala. Maka pekerjaan ini adalah sebaik-baik pekerjaan. Bayangkan kalau orang yang mengajar tu, mengajar manusia untuk mengenal Tuhan, mengenal pencipta, mengenal Allah Ta'ala. Tuan-tuan bayangkan, seorang hamba yang tak kenal Tuhan, akhirnya menjadi kenal Tuhan. Yang asalnya tak mengenal pencipta diri sendiri, kepada kenal Allah Ta'ala yang menciptakan diri. Daripada diri yang sombong, jadi orang yang tawaduk, jadi orang yang merendah diri. Bayangkan, kebaikan yang mengalir dalam diri seseorang itu. Pasti itu sangat-sangat lebih baik berbanding dengan diberi duit dan keuangan. Baik. Hadis yang terakhir, hadis 40. Lepas tu penutup tuan-tuan baca sendiri ya. Pahala yang berterusan. Hadis ni hadis masyhur sangat-sangat. Hadis sahih. Dalam Muslim ada dan Bukhari pun ada kalau tak silap saya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mata al-insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalathah. Idza mata al-insani, satu riwayat, ada riwayat yang lain menyebutkan idza mata ibnu Adam, bawah tu disebut. Wa fi riwayatin idza mata ibnu Adam. Ada juga riwayat macam tu. Yang ni diambil riwayat idza mata al-insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalathatin. Sadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Wa fi riwayatin idza mata ibnu Adam. Ada orang baca sadaqatun jariyah, boleh. Ada jalanan semua. Ini dibaca sadaqatin, dipanggil badal kepada salasah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila mati seorang manusia ataupun dalam riwayat lain sebut anak Adam, maka terputuslah segala amalnya kecuali yang datang dari 3 sumber. Iyalah bila mati tak boleh beramal dah. Bila dah mati dah nak beramal apa lagi? Tak ada dah amalnya. Maka bila dah tak ada amal, tak ada dalam pahala. Gitu. Tapi pahala orang nak bagi pada kita boleh tak? Boleh. Itu pahala orang nak bagi pada kita. Cuma persoalan tersebut masih dalam ruang lingkup, dalam circle khilaf. Ada ulama kata sampai, ada ulama kata tak sampai. Itu khilaf ulama lah pula. Cuma nak beritahunya di sini, bila seseorang manusia tu mati, inqata'a amaluhu, maka terputuslah amal. Tak ada lah, kita tak boleh semayang dah lah. Kalau tuan-tuan duk baca dalam kisah-kisah ada lagi yang semayang tu, itu semayang tu bukan taklif lagi dah. Semayang tu ala sabili taladzuz. Banyak tuan-tuan baca dalam kisah. Antaranya kalau tak silap saya Thabit al-Bunani. Thabit al-Bunani sebab zaman dia hidup pun dia minta dengan Tuhan. Dia minta dengan Tuhan kalau boleh hatta sampai dalam kubur pun dia nak semayang lagi. Kenapa sampai peringkat tu? Sebab seronok semayang. Macam manalah jiwa dia saat solat tuan-tuan kalau sampai dia boleh minta dengan Tuhan, dalam kubur pun aku nak solat lagi. Nabi tak payah cerita Nabi memang gitu, beribadat dalam kubur-kubur mereka. Beribadat tu bukan ala sabili taklif lagi dah, bukan sebab Allah Ta'ala perintah suruh buat lagi, tak. Mereka minta ni sebab nak menikmati lagi kelazatan ibadat yang mereka buat di dunia ni. Ibadat solat ni, ibadat berhubungan dengan kekasih dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak seronok macam mana? Saat solat itulah saat berhubungan dengan kekasih.
Tak ada orang yang tak suka bertemu dengan kekasih. Tak ada kekasih mesti sunyi. Kita duduk kat rumah dah lah berdua, contoh anak besar-besar semua dah. Tiba-tiba bini pergi dengan rombongan muslimat pergi melawat negeri-negeri tertentu. Pi Bandung contohnya, tinggal kita seorang tu kontang-kanting dalam rumah tu. Tak ke boring? Boring ada, sunyi ada. Ibarat gitu. Bila masuk dalam solat je, saat itu saat berhubungan dengan kekasih, seronok cakap dengan Allah Ta'ala. Itu para ulama merasai perasaan itu. Kita tak rasa, tak tahu benda. Macam orang yang tak makan sesuatu makanan, duduk cerita, durian dia kata. Cuba try king dia kata, musang king. Apa yang duri hitam tu? Black apa? Black apa tak tahu nama dia. Cuma nak bagi tahu yang dia kata kalau kau try yang duri hitam lagi sedap daripada musang king. Kita nak try juga tapi tengok harga tak ada. Orang duk cerita sedap tu, kita macam mana lah rasa dia nak try lah sekali, kumpul duit contohnya. Tapi nak bagi tahu orang yang rasa dengan orang tak rasa lain. Orang yang rasa dalam solat dia kenikmatan sampai tahap minta dengan Tuhan. Aku nak semayang lagi dalam kubur. Tu Allah Taala benarkan Thabit Al-Bunani. Sehingga kan orang yang mengebumikan dia tu menceritakan belum sempat kita orang tutup keseluruhan kubur dia, tengok-tengok dia dah bangun diri dah solat dah. Dah bangun menunaikan solat dah. Bukan ala sabili taklif lagi. Saya dah sebut ala sabili taladzuz. Nak berseronok, nak berlazat-lazat dengan Allah. Cuma amalan biasa manusia akan terputus bila mana kita meninggal dunia. Tak ada lah kita nak semayang, tak boleh lah kita orang awam biasa ni. Tu biasa para ulama para wali min auliaillahi salihin tu berlaku benda-benda ajaib macam tu. Baik, in qata'a amaluhu, maka terputuslah amalnya illa ni maknanya tak putus. Bila sebut illa maknanya selepas illa tu tak putus lah amal tu. Yang lain semua putus, illa selepas illa maknanya tak putus. Ini satu hadis. Dalam hadis lain lebih daripada 3 Nabi sebut. So jangan terbatas dengan 3 ni je. Dapat 3 ni duk jaja 3 ni lah. 3 ni je yang tak putus, yang lain semua putus. Kau dah buat tahlil, kau dah buat apa? Baca Yasin, baca Quran, sedekah pada si mati. Tak ada lah, tak sampai semua. Kau bukan ada hubungan kerabat, hubungan nasab pun dengan dia. Bukan anak, bukan siapa. Kau kawan dia je. Tak sampai pahala. Bacalah hadis lain ada lagi. Bukan 3 ni je. Ada lagi yang lain-lain. Yang ulama semua himpun. Baik. Dalam ni sebut 3. Sadaqatin jariyah. 1 dia kata sedekah jariyah. Kita panggil apa? Waqaf. Sedekah yang mengalir sampai bila-bila. Selagi mana benda yang kita waqaf tu digunakan. Selagi mana benda yang kita wakafkan itu digunakan. Sebab tu barang wakaf tak boleh kita musnahkan gitu ya. Macam dinding-dinding ni kita dah robohkan sebab apa? Kita nak besarkan. Tak boleh ya, kita buang suka-suka hati ya. Selagi mana dia boleh digunakan. Contoh kita besarkan belah sini, kita nak buat apa? Nak buat lantai. Lantai itu kita akan letak dulu pasir-pasir semua sekali. Kalau boleh ambil batu-batu yang pecah-pecah tu bubuh dalam tu, bubuh. Simpan. Sebab itu sedekah jariah tu. Cuma kena mengaji dalam fiqh lah pula. Bab sedekah jariah tu. Tak bolehlah kita suka-suka, kita sebagai AJK je buat suka-suka je. Buang je, ambil buang. Bagi pada lori suruh pergi buang mana-mana. Sedangkan itu daripada sedekah jariah orang. Tuan dia boleh jadi dah tak ada dah meninggal dah. Bila kita buang, putus lah. Bila dah orang tak ambil manfaat dah daripada barang yang dia bagi, maka terputuslah pahala. Sedangkan si mati dulu berniat untuk dia dapat pahala sampai bila-bila. Sebab tu kena mengaji betul-betul. Orang yang nak buat sedekah jariah, orang yang nak melaksanakan menerima sedekah jariah daripada seseorang tu. Banyak bahagian dia lah pula, bersyarat tak bersyarat macam-macam lah. Baik, sadaqatin jariyatin kita panggil waqaf, au ilmin yuntafa'u bih. Yang ni yang jadi syahid dalam hadis dalam kitab kita ni, iaitu ilmu yang memberi manfaat. Ilmu apa sekalipun.
Cuma saya sebut dah tadi, ilmu yang paling memberi manfaat adalah ilmu syariat. Baik. Bila sebut ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang memberi manfaat ni, maka al-Imam Subki, Imam Subki dalam komen dia kata termasuklah, dia kata dalam ilmu yang memberi manfaat ni dengan cara kita mengajar. Satu lagi dia kata dengan cara kita menulis. Tuan-tuan ada kemahiran menulis. Nak menulis kat mana? Nak menulis buku bukan dia. Kita tak ada masa ataupun kita bukan berkepakaran. Tulis nasihat-nasihat yang boleh orang baca. Kat mana? Media sosial banyak kan. Zaman hari ni. Tapi tak tulis benda gitu. Duk komen benda karut-marut. Tulis nasihat-nasihat yang berguna. Dah tuan-tuan terlintas idea nasihat yang baik untuk ummah. Cerita. Orang boleh baca, orang share. Setiap orang baca, orang share, orang ambil manfaat, kita boleh pahala. Kat mana dah kita masa tu? Boleh jadi dah meninggal dah. Orang duk share lagi. Share apa yang kita buat. Tu menulis, kata Imam Subki. Bahkan kata Imam Subki, yang berbentuk tulisan ini jauh lebih baik berbanding dengan yang berbentuk cakapan. Sebab bercakap ni, bila kita ada ya, bila kita dah meninggal, habis. Tapi yang ditulis kitab, dia lebih kekal. Tuan-tuan tengok penterjemah ni, tak ada dah tuan dia. Tapi orang duk baca lagi. Ini baru, ni generasi baru. Yang kitab-kitab lama, tuan-tuan duk baca kitab Penawar Bagi Hati. Mana Syekh Qadir? Tak ada dah Syekh Qadir, lama dah tak ada Syekh Abdul Qadir Mandili. Tapi orang duk baca. Mana-mana tempat tuan-tuan pergilah, surau masjid orang baca kitab Penawar Bagi Hati. Orang baca tu qala al-muallif, macam tuan dia hidup lagi. Macam tuan dia hidup lagi. Padahal tuan dia tak ada dah. Apatah lagi ulama-ulama yang lebih awal daripada tu. Al-Imam Abu Hurairah, al-Muhaddits Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Orang nak sebut Abu Hurairah, seolah-olah Abu Hurairah ada lagi. Abu Hurairah berkata. Lepas tu hujung sekali yang paling banyak mengajar kebajikan Nabi. Kalau tak ada Nabi, kita tak kenal kebaikan. Kita tak kenal keburukan. Mari dia, kita kenal kebaikan, kita kenal keburukan. Apa yang ditinggal secara bertulis? Quran, melalui lisan dia, siapa ke kita? Hadis, melalui lisan dia, siapa ke kita? Kita boleh kenal agama, kita boleh beribadat semua sekali tu, sebab dia mari. Dia orang paling banyak pahala sekali. Orang duk menyampah, orang duk share, dia boleh pahala, boleh pahala, boleh pahala. Dia paling banyak sekali pahala baginda Nabi kita Muhammad. Lepas tu kita tiru. Ilmu yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Anak pun dia juga. Sebab dalam hadis Aisyah Nabi sebut, Aisyah kata, sesungguhnya sebaik-baik makanan yang kita makan tu ialah daripada usaha tangan kita sendiri. Kemudian Aisyah sebut di belakang tu, Aisyah kata, wa inna waladahu min kasbihi. Anak ni daripada usaha seseorang tu. Kita usaha. Kalau kita tak kahwin, tak ada anak kita. So macam mana kita boleh ada anak? Kita berusaha mencari pasangan. Pintai orang ni, tanya orang ni. Dia nak tak? Tak nak. Intai orang lain pula, tanya pula si B, nak tak pada aku? Tak nak, kau tak smart. Intai pula si kata, tak apa, aku tak kisah asal kau ada agama. Kahwin dengan dia. Tu usaha kita mencari pasangan. So bila dah ada pasangan, berusaha lagi untuk dapatkan zuriat. Ada orang kahwin 10 tahun tak dapat zuriat lagi, cari jalan, pergi hospital, pergi rawatan tradisional dan sebagainya, nak dapat anak. Akhir dapat anak. Tu anak tu pun daripada kasab dia. Daripada usaha dia. Maka dengan sebab anak tu daripada usaha kita, maka anak tu memberi manfaat pada kita. Setiap kebaikan yang dia buat. Ada ulama kata kejahatan dia juga kejahatan tak. Sebab tak ada mak ayah, ghaliknya kita kira. Ghalik mak ayah tak nak anak dia buat jahat. Tengok-tengok lepas kita mati ataupun belum kita mati lagi, dia jadi orang penagih, contoh wala'iyadzubillah, minta jauh. Jadi penagih dadah, jadi perampok, peragut dan sebagainya. Ada ke mak ayah nak anak dia jadi gitu? Tak ada. So anak ayah yang meninggal dah, mak yang meninggal ni, siapa dosa kepada dia? Ulama kata tak siapa, kejahatan anak tak siapa pada mak ayah. Tapi kebaikan anak automatik siapa pada mak ayah. Sebab apa? Sebab daripada ayah mak lah anak ni kena kebaikan.
Kejahatan tak ada, mak ayah carilah mak ayah mana pun. Yang tak sekolah, tak kena ABC, tak ada, tak ajar kejahatan pada anak. Tapi anak jadi jahat juga tu, boleh jadi daripada orang lain. Al-mar'u ala dini khalili. Kadang-kadang seseorang itu agama dia, hidup dia gantung pada orang yang ada di sekeliling dia, sahabat-sahabat dia, ataupun masyarakat yang ada di sekeliling dia, ataupun yang disediakan oleh pemerintah. Ruang-ruang maksiat lebih banyak daripada ruang-ruang taat, menyebabkan seseorang itu terbuka untuk maksiat berbanding terbuka untuk taat. Itu faktor-faktor luaran. Ada pun mak ayah boleh jadi jaga elok-elok dah daripada kecil, sapalah dia keluar daripada rumah, so jadi orang baik. Sebab tu ada ulama mengatakan kejahatan anak tak sampai pada mak ayah, tapi kebaikan sampai kepada mak ayah. Berasa lega sikit kita. Hak semolek-moleknya ajar anak kita jadi orang baik. Baik. Awaladin salihin. Nabi sebut pun soleh. Maknanya Nabi sebut anak soleh ni maknanya nak suruh kita berusaha biar anak tu jadi soleh. Lahir seorang biar jadi soleh, lahir dua biar jadi soleh. Soleh solehah. Nabi sebut waladin soleh, anak soleh. So maknanya kita kena ada usaha lah biar anak kita jadi soleh. Bawa mari masjid, bawa mari surau, bagi dia dengar itu ini dan sebagainya, nak suruh jadi soleh. Kalau kita tak ada usaha nak jadi soleh, macam mana? Ni min kasbi awaladin salih. Bila dah anak soleh, yad'u lahu, dia akan berdoa kepada mak dan ayah dia. Ni hadis yang keempat di antara jalan hadis yang terakhir, hadis 40, di antara jalan untuk kita mendapat pahala yang berterusan. Habis situ hisyak dah. Jadi tuan-tuan bacalah keterangan tu, habislah di bawah di belakang tu lagi dia tulis penutup dah. Satu penutup daripada penyusun iaitu Syekh Syukri, dan satu lagi ialah penutup daripada penterjemah daripada Syekh Fahmi. Itu tuan-tuan baca sendiri, pendek je dia punya penutup dia. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilmuhul atam. Mohon maaf tuan-tuan sepanjang saya menyampaikan kitab ini, kalau ada salah silap saya takut tak jumpa dengan tuan-tuan. Wallahu a'lam.